Okey. Tadi sound check tadi kan. Okey, lepas pada tadi masa lepas perform. Lepas perform biasa buat apa lah? Tak ada buat apa lah. Turun pada stage tu santai lah. Tak ada apa dah. Tegas. Manager kena tegas. Itu cara dia. Okey, apa dia? Bercerita. Okey, next. Okey, untuk zaman ni kita dah ada YouTube lah, Facebook pun kan. Strategi untuk band sekarang lah. Kalau kita nak buat lagu, berbaloi ke kita buat album ataupun kita keluar single, kita publish dekat buat video klip, macam mana lah strategi untuk zaman sekarang lah. Strategi sekarang apa yang sesuai? Aku tak tahu benda tu. Benda tu aku tak tahu. Aku tak arif. Untuk Luncai Emas macam mana? Luncai Emas punya strategi macam mana untuk artis-artis dia? Macam mana? Single. Sorry. Buat single-single je ke? Okay, buat album juga 10 lagu. Masih lagi buat album. Album is album. Single is singles. Single tak boleh kira album. Tapi tak boleh ya? Sekarang dulu aku beritahu kau jangan kecil hati pada band-band member, tapi ni cerita dulu. Satu band tu macam band aku katalah. Kita orang pergi audition tau. Untuk nak menjadi seorang pemuzik, artis ataupun artis rakaman, kita orang kena pergi audition tau. Kita duit pun tak ada. Yang ada bekal kita punya bakat kita dan itu. Kita pergi audition tu. Sekarang punya band, kau ada duit je kau dah boleh buat album dah. You see? Okay. Tahu tak? Kau nak buat satu album tu, kau tahu tak berapa kos dia? Bila lah? Sekarang ke dulu? Dulu dengan aku beritahu dulu dengan sekarang. Aku beritahu kos nak buat album untuk 10 lagu. 100,000? Lebih pada 100,000, brother. Kita kena fikir kata dia bagi recording hours dalam 200 jam. 1 jam 120 kali 200 kali 120 berapa? Oh ya, kena matematik pula soalan malam ni. Tak dapat kira. Okey. Itu baru kos. Lagi kos promotion. Promotion katanya dia di 30,000 campur. Alright. Itu buat promotion. Campur lagi video klip 50,000. Oh, mahal 50,000. Yes, 10 lagu lah. Ya, 10 lagu. Untuk promotion tu 50,000. Untuk video klip 50,000. Kata promotion pun 3 untuk 3 bulan. 1 bulan 10,000. Memang dia angkat subcontract dalam 30,000. Okey. Itu semua duit tu, babe. Plus lagi dengan band member punya advance, seorang kata nak 15,000 ataupun 20,000 keluar. Total cost 200,000, bro. Tu promotion, publishing berapa tu? Nak cetak press lagi berapa anggaran? Itu promotion. Berapa? Itu lain. Itu lain lah. Itu lain. Itu dah termasuk kena tahu costing tu kena tahu. Promotion 30,000. Promotion tu lah termasuk dengan costing promotion. Publishing dia tak ada costing. Zaman sekarang berapa kos dia? Sama juga zaman sekarang ni. Kalau untuk satu album Luncai Emas buat zaman sekarang mahal tak kos? Sekarang ni kos zaman sekarang kau ada 3,000 satu lagu. Lepaslah kalau kau buat sendirilah. 3,000 ke 4,000 lebih kurang macam tu. Itu dah kos. Itu dah termasuk dengan studio recording. Untuk zaman sekarang ni zaman digital macam gitar, bass semua boleh record by komputer sekarang. Yang perlu kita live is actually paling penting drum tu kena sewa studio.
drama tu kena main lebih kurang satu lagu, kata dia mengambil masa dalam 4 jam katalah satu lagu 4 hours. Ada 10 lagu, 4 kali 10 berapa? Itu cost dia kena bayar. And then costing lepas masuk gitar semua boleh sendiri-sendiri. Costing bayar engineer berapa? Mixing. 10 lagu. Recording engineer, mixing engineer, mastering engineer. Ni 3 ni penting kena bayar semua. Lepas tu kau kena fikir dalam kos tu kau kena fikir macam mana booklet album macam mana kau nak buat album ke ataupun bentuk apa ke. Kalau nak CD dia kena ada inlay punya cover. Tu semua kos bro. Music is mahal bro. Okey, macam mana nak dapat return lah? Kalau dah cost tinggi nak return balik tu macam mana? Secara strategi yang kena buat lah. Kau kena jual album kau lebih pada 50,000 lah. Baru kau boleh dapat kau punya royalty. Kalau album kau tak jual 50,000, jangan ada kau jual royalty. Itulah nak jual macam mana? Orang sekarang tak beli CD sangat. Itu sebab ada promotion. Promotion tu yang buatkan dia sana sini. Promotion tu kerja dia bukan pergi main show je. Dia kena bawa benda tu kat radio. Dia kena satu Malaysia kena main lagu tu. Manager punya kerja lah. Itu bukan manager punya kerja. Itu dia kalau kata recording label, itu recording label punya kerja lah. Manager dia manage band aja. Jangan cari show je. Kalau untuk band indie macam mana? Tak ada record label apa semua ni, macam mana nak buat? Indie dia kebanyakan band-band indie ni semua. Mereka ni aku boleh katakan kategori mereka ni adalah pejuang. You see? Diorang adalah unsung hero. Hero yang tak didendang. Because mereka tak dapat banyak sangat support daripada benda-benda mainstream ni. Kerana maybe music mereka ke everything semua. Benda ni pun politik juga. Kadang-kadang aku kesian juga dengan band-band ini. Mereka ada good product, good sounds, good ideas. Tapi masalah dia sekarang ni label diorang mereka nak diorang satu je, boleh jual ke tidak. Itu je. Bila kau boleh bagi label, kalau album kau boleh jual, it's good enough. Kalau setakat engkau buat lagu shot sendiri, diorang pun tak confident ambil produk kau. So jangan berbual pasal royalty lah kalau engkau punya album tak boleh jual. You see? Aku punya album, first album tak sampai. Nak harap royalty pun tak rasa, babe. Aku ingat lagi. Ni Ngambo ni tak jual lah ni. Kau punya album tak jual 2,000 pun. Kau jangan nak harap royalty kalau kau punya album tak jual. Betul. Kau dapat? Masuk Aladdin aja pecah rekod. Masuk je Nazraku pecah rekod. Semua rekod kita pecah. Itu dia konsep dia bila buat album. Jangan buat killer song, buat killer album. Lama lah itu kan. Lama. Okey, aku beritahu kau aku punya Ramho tahun keluar rilis 98. Aladdin 2002. Berapa tahun tu? Berapa tahun tu? Lama kan? Dalam 4 tahun tu kita orang tak bekerja tapi kita orang bekerja pun macam kerja-kerja kontrak, kerja cat rumah, jadi kru, tahu tak? Ikat perut. So kalau kau nak tanya cost per album untuk sekarang ni kalau mainstream, diorang macam aku punya band nasib baik lah. Nasib baik lah ada orang yang ada Lucien Mas ambil kita orang kan. Di samping tu dia boleh dia spend untuk buat album. Dia percaya pada bakat kita, lagu kita. Tapi kalau band-band indie ni korang kena survival lah. Kau tak, jangan harap, because istilah dia ada pepatah tau.
You give peanut, you get monkey lah. Kau faham tak? Dia bukan sekadar idea tau. Kau ada duit pun banyak pun, kalau kau tak ada strategi. Kau ada duit banyak pun, tapi kalau kau tak ada strategi, tak guna, babe. Faham? Kau kena ada strategi. Nak buat album ni, dia bukan setakat buat album je. Dia kena ada strategi tau. Macam mana nak sell the album. Macam mana? Cuba bagi idea sikit lah. Satu. Benda subjektif lah, bro. Strategi. Satu Buat lah, lagu sedap satu. lah. Buat lagu sedap lah. Buat lagu sedap lah. Buat lagu sedap lah. Itu masalah dia. Nak buat lagu sedap. Buat lagu sedap. Jangan harapkan satu lagu je. Buat 10 lagu. Buat. Macam mana nak tahu lagu tu sedap? Itu sebab kena ada producer. Oh, okay. Alright. Itu sebab kena ada producer. Producer macam mana yang kita nak cari? Ha. Macam mana kita nak tahu dia producer, dia boleh bagi kita belah? Macam mana? Pergilah cari. Suruh pergi jumpa M. Nasir ke. Bang, Oh. abang dengar lagu kita. Abang boleh produce tak kita? Kata panggil aku untuk produce. Boleh. Aku boleh dengar. Tapi korang kena dengar apa aku nak cakap lah. Okay, dekat situ aku akan berbincang dengan band member. Apa yang korang punya kelebihan korang. Apa cuma benda tu. Aku akan kurangkan apa yang terlebih dan aku akan trim balik. Tugas producer dia akan trim balik bakat-bakat tu. Because bukan semua kita boleh keluar. Kita boleh simpan lagi untuk lagu yang lain. Kerja tugas producer macam tu. Dia kena bersama dengan band, dia kena komunikasi dengan band. Kena ada gaduh juga. Cari producer lah. Kau nak berjaya kan? Produce lah. So producer ni macam mana ya? Susah tak? Bukan, maksudnya macam mana kita nak tahu dia ni satu orang yang boleh menjadi producer untuk band aku, contoh kan. Macam mana kita nak tahu dia ni ada ciri-ciri tu lah. Takut-takut kan dia cakap kan macam tak kena pula dengan kita punya idea ke apa kan. Maksudnya kena cari orang lain lah. Macam mana? Dia cakap dulu. Metallica, producer Metallica siapa? Bob Rock. Album Black. Bukan Bob Rock lah. Tanya. Tak tahu lah. Siapakah producer album Black Metallica? Kau ingat Bob Rock tu ngam ke dengan Metallica? Kan? Memang tak ngam lah. Kau bergaduh tau. Tapi dorang ketepikan egoistik masing-masing dan dorang fokus. Bob Rock pun dia tahu, okey ni ini Bob Rock as a producer, dia akan sentiasa mencabar musician dia. Ini je kau boleh buat. Baik kau pergi main orang kahwin producer main kerja, dia akan korek semua apa yang terbaik. Bukan aku bagi kau ni lah. Kau pada butuh, kau tak nak yang ni, kau cakap. Kau nak lebih. I need solid from you. Perah gila. Bila lu menangis, itu yang keluar tu. Benda-benda macam tu lah. You see? Kan? Hati jangan tisu lah. Kena kalau kau abuse, memang diorang akan makan maki je lah. Biasa lah. Kalau gua tak nak ambil dulu lah. Jadi producer takut gua. Jangan bro. Gua sampai ada orang pernah hempas gitar depan gua habis. Tak nak main, berhenti band. Betul? Aduh. Tak nak main music. Gua produce gua tak bila end of the product, kau akan dengar produk kau sendiri. Oh lama, ini dah hasil dia. Yang penting lu puas hati, gua happy. Yang penting lu happy dan lu puas hati, gua happy, gua gembira. Walaupun kita bergaduh sana sini tapi kita dapat come out satu benda yang solid, yang kukuh, yang kental. Cik Tony best jadi producer. Dia tak boleh macam apa ni lah.
Cik Tony best jadi producer. Looking forward to work. Boleh. Ini Winken Delirium ni. Wah, dahsyat ni. Ini band minum darah, makan daging mentah ni. Itulah Duk Tenang. Siapa ni? Ini macam boleh rasa ni siapa kan. Lu okay, cerita pasal producer. Lu pun ada pengalaman ke jadi producer kan? Dengan band apa? Ya. Dengan band ni. Ya. Setakat ni macam mana band tu? Ada okey. Saya bekerja dengan orang. Kita tahu kerja kita tahu, kita kena tahu tugas kita masing-masing. Diorang pun tahu tugas diorang masing-masing. We are professional. Dan diorang pun buka pintu tu, kita pun buka pintu tu dengan apa yang diorang nak dan apa yang kita nak. Apa yang gua nak, diorang terima, dan apa diorang punya essence tu aku terima. So benda tu kita campur, kita tengok. As a music producer, itu tugas dia. To control the production tu. Alright. Okay, So, last lah sebelum kita nak tutup session kita kan. Ni panjang nanti ni. Session kita ni kan tak tidur lah. tak apa, okey. Tidur tu tak penting sebenarnya. Takut orang tak larat tengok ni. Session kita dah panjang gila kan. Tadi tengok gambar gitar tadi. Mana gitar tu? Bass. Gua dah letak dekat kelambu lah. Aduh, baru Dia berehat. Aduh. Nak sambung panjang ni ai. Panjang nak sambung ni. Okay, kita balik pada Jangan risau lah. Nak balik cerita zaman sekarang lah kan. Zaman sekarang ni itu dah pasal strategi tadi. Kita walaupkan band macam band indie lah. Band mainstream ni rasa tak ada masalah ke. Kalau band indie, dia orang tak boleh bertahan lama lah. Sebab apa? Sebab dia orang pada satu masa dia orang macam dia orang tak mampu nak keluar duit kan. Show bukannya payment tinggi-tinggi kan. Jadi kadang-kadang show payment 1,000 kan di show. Okay, sampai satu masa dia orang dah tak sanggup nak keluar duit lah kan, untuk recording lagi apa semua. Jadi sebenarnya macam mana nak bagi tahan lah band tu ada duit, macam mana nak buat dan boleh bertahan. Bukan nak kaya pun, nak boleh bertahan band. Strategi tak ada. Duit ada banyak pun kalau strategi tak ada. Serius tak benda ni actually? The band boy serius ke? Kan setakat main muzik, semua orang nak main muzik. Apa perjuangan kau? Itu yang penting. Bermain muzik ni, setiap band indie, diorang ni rebellion. Ada message daripada lirik mereka. Diorang tak puas hati pada sistem ni, ataupun diorang tak puas hati pada ni. Itu perjuangan bro. Band indie ni adalah luahan rasa yang mereka tak puas hati pada sistem ni. Tapi mereka bawa dari segi luahan, dari segi muzik. Kalau diorang nak masuk dari segi boleh tukar kalau sikit diorang lah. masuk mainstream apa dia? Itulah. Rasa setuju tak kalau band-band indie ni go to mainstream? Boleh tak? Okey ke? Perlu ke tak perlu ke? Macam mana lah? Apa dia ada banyak komen ni? Nak baca komen tak lama? Dia ni tau. Kita baca komen jap ni. Abang Tuan. Sekarang market terlalu diverse. Tak semua orang dengar radio. Ada yang layan streaming je, YouTube aja. Band pun dah lebih banyak sebab lebih mudah keluarkan rilis. Jadi sekarang lebih challenging. Okey, ada confident and matlamat band.
masih boleh tahan. This knowledge wouldn't okay. Jadi kena lebih cerdik cari market segmen sendiri. Okey, perlu ke band-band indie ni untuk masuk ke gelanggang mainstream? Ramai-ramai pergi tu masuk juara lagu apa, bondong-bondong pergi go through, ataupun independen tak apalah, kau duduk je kat independen tu. Kau tak payah pergi mana-mana. Isi Spider pun main ska kan. Spider pun ska punk rock punya, ska punk punya style kan. Itu sebenarnya bukannya melodi apa, bukannya genre yang mainstream asalnya kan. Tapi ya, berjaya dibawa masuk ke dalam mainstream tu pun tengok meletup kan. Prap. Ke macam mana? Katalah genre apa, Brit folk, Brit rock kan. banyak tak Boleh ke? tak salah satu yang underground punya band yang masuk mainstream, OAG, Butterfinger, mereka ni semua bekas-bekas underground ni. Is it? Muzik-muzik mereka ni bekas-bekas underground ni. Siapa lagi? Flop Poppy, mereka ni underground band underground ni semua ni. You see, aku zaman-zaman underground gua ada Subculture lah, ada zaman Lime lah, Prana lah. Aku zaman-zaman aku Blind Tribe lah. Zaman-zaman you see, tapi ada certain yang ni orang masih lagi tak nak keluar. Band-band yang nak masuk mainstream ni kata macam Butterfinger, mereka keluar lagu Chemical, tiba-tiba naik boom. Batu OAG, boom. Flop Poppy, boom. Ni semua bekas-bekas band-band underground yang mereka pergi gig by gig underground. Itu dia. Jadi bila kau cakap macam soal macam ni, itu terlekat pada band tu sendiri. Kita tak how bad do you want it? You see? How bad do you want it? Terus kau kena korban lah. Perlu ke kita tukar mentaliti? Band indie ni tukar mentaliti kan. Orang kena main register dengan publishing, main Tak ada. betul-betul. Tak ada. Buy music tak payah mentality. Diorang hanya perlu ada management punya guidance aja. Okay, korang buat kata 5 lagu. Korang serius tak lagu ni? Korang ada buat record tak lagu ni? Kalau bila every record song korang dah record, kena pergi publishing house, pergi apa kata secure dulu benda tu. Takut nanti ada kes curi-mencuri lagu. Jadi orang kata cetak ropak macam tu. Tak nak lah. Okey, nak tanya sikit tuan. Abang tuan, saya ada cakap band indie ada chance untuk mainstream. Jangan fikir tak boleh, itu tak boleh cuba lah kan. Tukar mindset lah. Cubalah pergi jauh kan. Boleh lah kalau kau jadi macam Butterfinger, ataupun kau boleh jadi OAG, ataupun kau boleh apa ni, okey lah. Sekarang kena fikir mainstream tu keseluruhan. Yang dengar muzik mainstream ni orang-orang kampung tau, bukan orang-orang bandar. Orang mainstream ni budak-budak indie ni semua, dia kelompok-kelompok budak-budak bandar tau, yang gini dengan mereka buat culture mereka. Orang-orang kampung ni dia masih dengar pop ye lagi bro. Ya ke? Masih dengar lagu balada, masih dengar balada lagi. Kau tanya mak kau, dia suka lagu apa? Kan? Jarang. Kau tanya wife kau. Kau tanya wife kau, dia dengar lagu apa sekarang? Wife aku suka dengar Korea, gua geram ah. Panas je. Lagu pop. Aku lagu pop. So kau kena tahu benda tu. Masyarakat kita punya market sekarang kan Korean pop, K-pop. Jadi underground ni dia lebih pada muzik ciptaan rasa, maknanya bukan cinta saja tapi against to the system yang dia tak minat lah ni kan. Macam kata lagu Rambo kan, lu hebat ada hebat lagi, lu ligat ada ligat lagi. Maknanya kita sentiasa ada fight benda tu. Komen and sometimes
Alamak, underground band fikir yang kalau masuk mainstream, dia dah jadi tak cool. Cool doesn't pay your bills. Okay. Yes, Urban dengan rural. Itulah masalah dia. Masuk dalam mainstream. Masuk mainstream. Kan. Cakap jaga prinsip. Yelah, memanglah. Kita kena hormat juga apa mereka punya prinsip tu. Because kena fikir juga. Tapi you can go with your prinsip, tapi kau jangan mengadu lah kau tak dapat sambutan daripada mainstream. Because kau nak jadi warrior kan? Kau nak jadi warrior kan? Takkan kena sikit cocok je dah mengadu kan? Kita sebelum kita salahkan orang, kita salah diri kita sendiri. Kenapa? Why? Kenapa tak berjaya muzik kita ke? Lirik kita ke? So kita kena periksa dulu. Kenapa yang Butterfinger boleh boom dengan chemical tu underground? Ini okay. So macam mana tu? Alright. Kita tak benda ni actually bagi aku tak cuma bagi aku orang pemain underground ni mereka ni warrior ke. Tapi untuk tempatkan mereka nak pergi mainstream, diorang kena harus berkorban. Diorang kena dengar K-pop, diorang kena peka muzik sekarang ni apa yang diorang dengar. Diorang kalau boleh buat perubahan, diorang buat perubahan dari segi muzik yang boleh lebih genius muzik. Bukan sekadar 4 chord, 4 chord main jeng. Kalau punk tak apalah kan, macam apa ni ke main 4 chord jeng. Fuck you jeng. Macam dia alamak. Kan? Kan? Okay. Gua nak okay. Nak sambung lagi tak? Apa lagi? Ada lagi tak? Apa? Nak cakap apa? Gua okey je. Bukan. Nak tukar soalan ni. Nak lebih dari sudut knowledge lah. Apa je bro? Untuk penciplakan lagu. Okey, macam mana kita nak tahu lagu itu telah diciplak? Apakah ciri-ciri lagu yang diciplak? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu lagu tu dah diciplak? Berapa bar? Ciplak tu maksudnya apa? Ciplak melodi sikit je baru satu baris. Dah dikira ciplak ke atau macam mana? Kadang-kadang benda ni subjektif lah. Kadang-kadang yang kita boleh fight tu. Yang boleh kita fight di mahkamah tu. Macam ni. Kadang-kadang rasa kita sama tau. Itu yang penting tu. Yang masalah dia. Sekarang ni kau cipta lagu lirik dia na 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 di di da 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 di di da 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 da. Berapa bar? Okay. Berapa bar tu? Okey. Masa kita dengar satu band lagi, dia akan buat macam tu. Sama. Macam mana tu? Dia tak pernah dengar lagu kau dan kau pun tak pernah tiba rasa tu sama, melodi tu keluar. Jadi benda tu actually bila dapat melodi tu cepat-cepatkanlah. Jangan nak tunggu lama-lama. Takut nanti rasa kau dengan dia sama and then kau nak cakap kau tu lagu aku. You see? Melodi kita kat dunia ni dah habis dah. Tahu tak? Semua melodi yang ada sekarang semua lagu pop je. Baik underground ke apa ke, semua pop. Melodi yang telah diajar kita, macam Beatles dah ajar kita melodi macam mana. Lagu pop, hanya muzik je keras yang buat differentiate. You see? Kan? So berapa bar yang baru dikira ciplak melodi tu? Katalah melodi tu sama kan. Sama tapi berapa bar baru kita nak kira ciplak? 4 bar cukup? Tak. Selalu yang kes ciplak ni bro, dia band member ni dengan band ni berkawan-kawan.
bila dia berkawan-kawan, diorang take advantage lah benda-benda macam tu. Dia kenalan dengan kenalan, sama-sama kenalan. Kan? So basically, itu je yang masalah dia, ciplak. Band ni dia dah dengar dah 2 tahun. Aku angkatlah melodi ni sikit, dah 2-3 bar. So dia dah mencuri dah tu. Dia dah dengar, dah pernah dengar lagu tu. Selalunya ciplak memang kita dah pernah dengar melodi tu dan kita ambil melodi tu. Walaupun 4 bar. Cukup lah, 4 bar tu cukup lah. Dalam satu lagu tu, 4 bar tu cukup lah kalau melodi dia sama. Tapi, alamak, kalau gua kan, kalau gua, I don't give a fuck lah. Kau nak ambil lah. Ada banyak lagi lagu gua boleh buat lah. Gua malas nak fikir. Bukan, kan asal dah susah-susah nak berya-ya. Lagu aku lah. Macam lagu lu. Kan, juara lagu kan. Kan? Ya. Yeah. Boleh kau boleh buat lagu kan? Buatlah lagu lain. Dah. Di sini benda boleh settle dia. Settle lah. Nak cakap pasal hak. Apa yang ada pada kita ni semua, kita tak ada hak dia. Semua Allah ambil kerja tau. Melodi ni sama pun Allah yang bagi tau. Apa hak kita? Tu, Sweet Charity ambil sebiji lagu SLS. SLS ni grup band mana lupa lah. Musibah. Tapi orang tak tahu pun lagu tu asalnya lagu SLS. Ketul ikut. Tapi tak ada isu pun. Zaman-zaman dulu, macam Sweet Charity, mereka suka main, dia suka angkat arrangement. Lepas tu melodi gini dia jadikan apa ni. Kalau kita dengar lagu yang banyak lagu 70s yang ambil lagu orang, especially macam Sweet Charity lah, salah satu je lah kan. Sweet Charity salah satu lah yang banyak lagu orang dia bawa, dia apa kata, dia mainkan balik, dia alihkan bahasa. Tapi boleh, benda tu dapat kebenaran daripada recording company dia, because recording company dia deal dengan label sana. Tu sebab benda tu lulus, tu sebab tak ada isu, benda semua dah clear. Alright. Kan, Kalau terus ambil tak ada kebenaran ni kira baru boleh saman. Kalau kita tengok lagu-lagu lama, ni macam lagu ni actually sama lagu ni, cuma dia alih bahasa kan. Tapi sebenarnya label dia dengan label yang Mas Alif tu, label dia orang dah tahu tim dah tak ada isu dah. okay. Copyright control. AI cakap AI copyright control. Alright. Jadi benda tu dah settle. Kau because apa? Kau bawa lagu ni, kau tukar alih bahasa, kau hanya dapat hak lirik saja. Tapi muzik ni copyright control semua under label dia kata Sony US lah dapat. You see, benda ni very subjektif tau. Tapi itulah, tak ada masalah pun. Masalah ciplak dia macam gua cakap, dia antara band A dengan band B. Band B ni dah dengar band A main 2 tahun, dia orang tengok sedap lagu ni, dia ambil melodi tu. Itu baru ciplak. Tapi mesti sampai 4 bar lah 4 bar tu lebih atas sudah 4 bar baru ciplak lah. Actually, bagi aku, nasihat aku, tak payah nak besar-besarkan isu ni lah. Kau buat lagu lain sudah. Okay, alright. Okay, next soalan. Okay, beri pandangan lah. Aku masih sampai hari ni pun tertanya-tanya lagi. Kenapa Malaysia ni banyak mengagungkan lagu-lagu Indonesia? Kenapa Malaysia ni kita banyak pasang lagu-lagu Indonesia, tapi Indonesia tak pasang lagu kita? Adakah muzik dia orang lagi power pada muzik kita? Apa masalah dia sekarang ni? Lagu negara aku pun lagi. Okay, semalam saya tanya dekat Abang Muharis, tapi Abang Muharis ada bagi satu jawapan. Okay, nak tahu view daripada dengan ni ni. Okay. Indonesia. Apa hebatnya muzik Indonesia tu? Tak, kita daripada korang sendiri pun Indonesia apa, korang pendatang pada Indonesia lah, korang daripada Sumatera lah, kau bangsa apa? Jawa, Mandailing, Rawa, Banjar,
Korang daripada Indonesia, sadarlah diri. Korang punya culture dengan kita punya culture sama je. Daripada 80-an pun memang lagu kata Hati Kos Indah. Kita dengar. Kau, kita dengar. Kan, apa, aku suka, apa, keju, kau suka jengkol. Aku tak tahu lagu tu. Oi, lagu tu. Kita dengar lagu tu semua. Kan? Engkau yang cantik. Yes. Okay. Kita share sama rumpun, kita ni serumpun dan kita share budaya. You see? Kita share budaya. Kita Tapi jangan dia nak orang- berbual pasal muzik ni. Tapi dia orang sate pun dia orang cakap dia orang punya. Dia orang tak bagi claim. Dia orang claim dia orang punya. Nampak? Nampak tak dia orang punya style? Biar. Macam mana? Ambil lah. Ah, Dunia je apa? Berapa tahun dia kat dunia je. Kau nak claim apa? Kan? So tak payah nak apa ni lah, nak cakap pasal lagu sedap. Benda lagu subjektif. Semua orang dengar lagu Indonesia. Dekat Malaysia ni kita tak payah nak cakap sentimen ni. Kau nak tahu tak kenapa Indonesia berjaya? Because artis mereka united. United Artis macam mereka mana? bersatu. Kita punya artis tengoklah, ada underground, ada ni, tapi tak united. Endon tak ada underground? Apa ni? Di Endon pun ada juga kan underground. Ya, tapi diorang united, babe. Macam mana tu? United, diorang United. bersatu. Oh. Mainstream mereka dengan artis underground mereka bersatu, babe. Kita bersatu ke? Soalan dia. Kita pernah band kita search pernah besar kat Indonesia tau. Okay. Siapa cakap Indonesia band kita tak besar? Tapi tak banyak. Indonesia dengar. Sebab dia nampak benda tu adalah kerugian bagi orang Indonesia. So artis-artis mereka rasa kerugian kalau lagu daripada Malaysia ni, because semua orang gila kan, sedangkan kumpulan slang pun ditubuhkan kerana kumpulan search, babe. Jadi artis Indonesia ni semua diorang bersatu. Okey, kita tak nak kita kena kuat. Kita tak nak ada kemasukan lagi. Kita open door je. Sampai COVID masuk. Sial. Ada. Kita open door. Kita punya konsep kita tak ada apa ni. Kan? Tapi dari segi kualiti muzik, pandangan Abang Tony lah, dari segi kualiti muzik, Malaysia power ke Endon power sekarang ni? Muzik subjektif. Dua-dua power. Kita pun power, Indonesia pun power, Filipina pun power. Mereka ni, muzik ni sebab rohani, weh. Dia tak ada siapa yang terror. Siapa yang bagus, tak ada. Indonesia, dia punya lirik dia senang. Lirik dia very straightforward. Kita ni, orang Semenanjung, kita suka metafora. Kita melodi, kita lirik kita metafor. Kita tak bagi straightforwardnya. Itu sebab kita ada pantun. Kan? Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Apa yang kau tahu pasal Pulau Pandan jauh ke tengah 3? Mana tempat tu? Lupa lah tuan. Tanyakan sekarang. Aku dah baca pasal benda tu. Lupa lah. Pulau Pandan. Jadi kau tahu jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Semua ni kita punya bahasa, kita metafor. Orang Indonesia dia sekarang ni moden ni, dia orang straightforward. Aku cinta padamu. Orang kita suka benda yang straightforward. Bukan Indonesia lebih suka puitis bahasa dia. Bukan lebih puitis ke Indonesia punya Apa dia? sastra? Apa? Sastra dia orang Indonesia bukan lebih puitis? Kita lebih puitis. Ya ke? Alright. Sama je. Sama je. Sama Tapi itulah masalah dia. Kelebihan orang kita pun nama. Masalah dia lagu Indonesia ni dibajiri dengan lagu-lagu Indonesia. Radio kita pasang lagu Indonesia banyak sangat. Apa sebenarnya? Apa masalah tu? Jadi Orang lagu kita kita jadi tak okey lah. Orang kita suka apa? Rakyat kita suka apa? Diorang dengar gigi lah, diorang dengar
Baru ni penyanyi solo ni Judika ke, diorang suka dengar lagu tu. Music is subjektif, jangan buat politik benda ni. Yang kau berbual ni adalah politik actually. Lagu Endon promosi dengam. Alright. Okay juga, betul juga. Kita tak bawa lagu kita keluar kan. Macam Malaysia, macam Spider sendiri lah. Dulu pernah ada cubaan ke bawa Spider ni keluar ke Indonesia, promosi kat sana. Pernah cuba ke? Pernah buat ke? Bro, Spider dah masuk NTV Award dah bro. NTV Award, alright. NTV Award kita orang dah pergi NTV Award dekat Bangkok kan, kita dah pergi dah. Spider is one of the best band. Kalau represent Malaysia, Spider. Indonesia, Kumpulan Slang. Filipina, River Maya. Spider dah pergi dah. Benda tu MTV Award tahun 2004 pasal saja ya. So apa? Kan itu je. Oh, driver saya ada cakap, ni Zuhaimi ni dekat Aceh diorang dengar lagu Melayu. Betul. Dekat Aceh tu lagu apa contoh lagu Melayu yang diorang dengar? Babe, lagu Salim babe, diorang nyanyi. Suji Dalam Debu, lagu Slam, lagu UKIS. Aku pergi Bandung pun diorang dengar lagu Melayu. Apa menyebabkan kau cakap lagu kita tak keluar? Aku pergi Bandung, aku dengar lagu UKIS babe. Keluar babe. Masih lagi diorang pasang. Tapi itu ada orang punya. Oi, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Right. Sampai sekarang. Kumpulan Exist pun banyak dengar lagu Malaysia. Dekat sana. Indonesia. Exist pun terkenal, babe. Kita punya Indonesia, siapa cakap tak terkenal? Ramai. Kumpulan Speeder pun ada keluar juga, Speeder. Kan? Okay. Sekarang ni yang tak lepas underground ni je. Yang soalan kau ni underground je ni soalan sebenarnya. Mainstream kita dah settle dah. Macam mana kita nak underground ni kita nak upgradekan lagi. Itu saja. Bagaimana cara dia? Itu sebab ada persoalan-persoalan begini yang timbul sebenarnya. Persoalan-persoalan yang timbul kan ni bro. Kita sebenarnya gua pun tak berapa arif tu benda ni, tapi gua percaya sekarang ni music underground sekarang semua dah advance bro. Mereka advance tau. Diorang budak-budak underground ni semua dah 10 tahun advance ke depan dah sebenarnya. Daripada Malaysia. Daripada kita. Yes. Kenapa? Kenapa aku underground sekarang ni? Kenapa? Music, lirik, tak ada strategi, tak ada support. Bukan. Kenapa Indonesia tu advance 10 tahun? Ya, sangkut. Apa dia? Ya, okey. Ulang balik sangkut tadi. Kenapa Indonesia 10 tahun advance ke depan tu? Kenapa? Macam mana diorang boleh advance 10 tahun ke depan? Underground. Tak. Aku tak pernah cakap Indonesia advance 10 tahun. Siapa yang 10 tahun cakap? Aku Oh. cakap budak-budak underground, muzik-muzik budak-budak underground sekarang, mereka lebih advance 10 tahun ke depan. Oh, alright. Dia punya Okay. muzik underground, bukan budak orang Indonesia. Alright. Yang Okay. cakap bumbung orang pun tahu. Okay. Penuh sweet dah lepas ke Indian dah weh. Tapi yalah macam tuan nama dekat kita sweet dah lepas ke Indon. Maksudnya sebenarnya band tu yang pergi ke negara tu kan untuk promo muzik dia kan. Dengar ke sangkut dah ni. Maksudnya nak bagi band tu sampai ke luar negara, maknanya band tu sendiri kena pergi ke luar negara tu perform kat sana kan, baru boleh lepas market kat sana, pecah market sana kan.
Betul tak? Band tu kena pergi lah buat tour. Itu Boleh? sebab Boleh guna strategi tu. dengar. Alright. Dengar. Alright. Okay. Cari management, aturkan strategi. Itu je. Kita benda darjah 1 tak lepas, kau nak pergi darjah 5. Darjah 1 ni kasi lepas dulu. Manager, strategi, support dulu, baru kita boleh pergi international. Kita sendiri berlanggar satu sama lain, macam mana nak pergi international? Kan? Kita sendiri bergaduh sama sendiri, buat apa? Kan? Kita kena settle perangai kita ni kat sini sebelum kita nak pergi luar tu. It's a jungle out there, Cari management dulu yang aturkan strategi, baru kita boleh fikir pasal nak pergi international, nak keluar sana. Tak guna kalau kau datang nak pergi bawa sana tapi tak ada strategi, tak ada yang boleh bawa kau pergi sana. Cari management yang boleh bawa kau pergi sana. Jepun budak banyak pemain lah. Baca. Betul. Macam dia cakap ni, Hujan pernah perform kat London. Juga dia dapat support dia daripada dia punya cult dia. Underground kena ada benda kelebihan macam tu. Manager tu kena power, bro. Manager tu kena power. Itu je. Kena buat training lah. Kena buat satu kursus lah. Ke macam mana? Nak bantu band-band. Macam mana nak naik lah. Kadang-kadang diorang tak tahu pun jalan tu. Diorang tak kenal orang. Nombor satu, kalau kau nak berjaya, kau nak buat album, cari producer. Lepas tu cari manager. Cari funder. Manager mereka kerja kena cari funder yang boleh fund album ni, boleh keluar macam mana kita nak bawa dia keluar. Kena ada strategi, kena hubung orang sana. Baru kau boleh pergi keluar. Step by step, bukan main lompat aja. Jangan, orang kata jangan gelojoh. Jangan gelojoh dan jangan menggelabah tau. Itu je. Orang yang gelojoh dan menggelabah, dia akan kelangkang tau, babe. Jadi sekarang ni kita tak nak, kita kena atur kita punya strategi. Macam aku punya nasihat untuk band-band underground ni, kau dah form, kau dah ada confident dengan kau punya benda ni, lagu kau ni, kau ada confident, cari producer dulu, kasih dia betulkan balik, dia akan nasihatkan kau dengan cara macam mana yang kau boleh apa ni. Lepas tu angkat manager, apa yang kau boleh offer buat ni, bagaimana kita boleh ke depan. Banyak berbincang. And then masalah nombor satu paling ketara is duit. Because nak buat kerja ni semua pakai duit. Betul lah. Masalah dia. You see? Baru ada. Oh, tak pasal pak. Assalamualaikum baru ini perbualan sembang nasi ganja. Perbualan nasi ganja je. Kan? Nanti aku akan cuba benda ni. Aku akan share nanti. Aku cuba. Tak, kan? Jadi macam ni. Dia kita kena nak berjuang tu, kita kena jangan bias lah. Jangan bias. Kita kena sayang satu sama lain tau. Kita tak boleh nak kita kena bersatu benda ni. Ada dalam industri ni banyak is a dirty industry ya. Tapi nasib-nasib pemuzik Malaysia, baik mainstream, baik underground, kita face the same thing juga benda ni. Kita sama-sama face benda ni sama-sama actually. Kalau nak ikut sama je dunia jalan dia, bro. Jadi macam gua nak nasihatkan ni actually
pergi channel yang betul lah. Engkau dah buat band, kau confident kau ada lagu, okay, and then cari producer, okay, yang boleh guide korang macam mana nak buat muzik dia, jaga korang quality lagu tu, semua tu. And then management, apa yang management boleh offer, itu benda. Daripada situ nanti insya-Allah rezeki daripada Allah takkan salah alamat punya. Kalau Allah kata kun fayakun, maka jadilah korang. Kena percaya benda ni. Okey. Ni ada orang bagi cadangan, suggestion. Abang, mak, jangan main panggil saya abang. Kena buat lagi segmen with experienced band manager underground or mainstream. Okay, maybe Antelina. Boleh insyaAllah. Antelina Roger. Antelina ni apa? Antelina ni yang Lina ni kau punya ni Lina Kloof. Boleh. Yeah. Aku boleh cari juga. Tahu aku sebenarnya untuk hari aku ada deal dengan satu band tau. Nak buat adalah projek kan. Aku deal dengan dia punya manager. So dia bila aku sembang dengan dia, aku offer dia macam tak tertarik tau. Lepas tu dia terus senyap macam itu sap kan. So aku fikir nak direct band tak boleh kan, kena manager. So manager tu yelah dia tanya so aku pun malas lah nak deal lah. Sebab aku bagi benda tu adalah bukan peluang. Aku bagi benda tu percuma tau untuk band tu, tapi dia tak mau. Dia nak tanya, dia mesti tanya, "Oi, ada token tak?" "Bro, ada token." "Alamak, token apa Aku dah kerja untuk dia." Okey, lepas tu jadi macam aku nak tahu jugalah sebenarnya limitation antara manager dengan aku nak cari juga manager. Kan? Macam ni bro. Dia direct dengan band tu boleh ke tak boleh? Aku tak galakkan free performing atas alasan promotion. Aku tak pernah setuju benda tu. Setiap performance aku tak pernah setuju pun. Walaupun band tu tak ada nama, kan bila dia perform kau kena bayar. Kau tahu tak dia berapa banyak dia nak keluar duit dekat studio untuk perform kau nak berjayakan event kau. Nak promotion. Band kena bayar 500 ke untuk duit mereka. Untuk mereka boleh berjuang lagi, ada lagi semangat. Ni itu sebab band tak kekal, because dia rasa dia banyak keluar duit tapi tak ada masuk. You see? Jadi aku amat tak setuju kalau underground ke bila diorang perform ada main gig ke, diorang patut dibayar pun. Musuh-musuh pun bayarlah 500 satu band. Carilah duit, funder. This underground punya organizer ni. Jangan gunakan platform promotion. Promotion lancar buat promotion macam tu. Itu kau take advantage. See? Sebab kadang-kadang bila satu event tu kadang-kadang event tu tak mendatangkan keuntungan. Dia tak buat keuntungan dalam masa sama. Itu masalah event yang buat event tu. Kenapa dia nak nego tak datang benda, kenapa nak buat? Kalau nego tak setuju. Sama-sama ada keuntungan. Tak boleh libatkan artis. Artis kena bayar. Band tu artis tau. Artis kena bayar. Masalah kau nak buat event kau kena ada duit. Aku tak pernah setuju benda tu. Aku kesian band-band underground ni. Aku kesian tau. Terbalik video. Video terbalik. Kamera. Kamera ke belakang. Alright, okay, teruskan. Aku kesian dengan band. Aku kesian dengan band-band member ni. Yang baik underground ke, mainstream ke. Kan? Okay, mainstream at least adalah duit sikit. Yang underground ni, yang gig sana sini, sana gig. Hype. Bila tanya kau berapa sen? Tak ada lah. Sedih, babe. Padahal kalau tak ada duit, tak payah buat gig lah. Macam mana? Tak payah apa? Tak payah. Engkau praktis je. Lagi puas hati. Tapi tak semua orang setuju dengan kau cakap ni. Kebanyakan budak-budak underground semua budak anak-anak orang kaya. Tak salah aku ni. Kan diorang ada duit.
Kan? Aduh, mana ada orang kaya. Dah tahu tak kaya, kenalah bagi duit. Apa-apa organizer, kalau kau lain kali nak buat organizer, tolong cari bajet untuk artis kau. Itu saja. Wah, sedih bila musician. Diorang at least, bila diorang